Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung dengan kawalan biologi. Okey, kawalan biologi merupakan penggunaan pemangsa semula jadi untuk mengawal populasi perosak. Okey, maksudnya pemakan yang semula jadi kepada perosak itu digunakan untuk mengawal populasi perosak pada satu-satu habitat. Okey. Okey. Situasi di sini ialah satu kawasan ladang kelapa sawit yang mana kita gunakan burung hantu, pemangsa ataupun ular untuk mengurangkan populasi tikus. Okey, ada juga menggunakan ini adalah menggunakan burung hantu dalam kawalan populasi tikus di kawasan bandar. Maksudnya kita guna satu habitat apa kita nak kawal, di mana kita nak kawal habitat itu, habitat perosak yang kita nak kawal dan kita guna pemangsanya yang semula jadi iaitu kalau tikus, burung hantu dan ular. Okay. Contoh yang kedua adalah ikan lava digunakan untuk mengawal larva nyamuk yang berada dalam habitat akuarium ataupun kolam ikan. Okay, kebaikan kawalan biologi ialah yang pertama dia tak mencemarkan alam sekitar. Yang kedua, pemangsa hanya makan mangsa yang spesifik perosak yang kita nak kawal sahaja dan dia lebih murah daripada racun perosak. Namun, jika kita menggunakan bahan kimia berbanding kawalan biologi, satu of course lah bahan kimia itu akan mencemarkan alam sekitar dan yang kedua memudaratkan kesihatan pengguna ataupun organisma. Maksudnya kira kawasan ni adalah menggunakan racun serangga dan racun rumpai, maka air akan tercemar menyebabkan ikan mati. Bila ikan mati memudaratkan kesihatan ikan dan jika manusia menggunakan air di kawasan sungai ini juga memudaratkan kesihatan manusia. Okey. Keburukan untuk kawalan biologi, bukan keburukan lah, kelemahan dia ialah kesannya agak lambat sebab bergantung kepada pemangsa untuk memakan mangsa. Yang kedua, boleh jadi ketidakseimbangan rantai makanan jika kita memperkenalkan pemangsa yang terlampau banyak di kawasan habitat tersebut. Okey, kita masuk kepada soalan. Okey, bagaimanakah sekiranya itik digunakan untuk mengawal populasi siput babi di dalam sesuatu kawasan? Yang kedua, nyatakan dua cara lain yang boleh digunakan oleh pesawah bagi mengurangkan populasi siput babi di kawasan sawah padi. Okey, jawapannya ialah apabila itik digunakan untuk memakan siput babi, maka hubungannya itik sebagai pemangsa manakala siput babi sebagai mangsa. Okey, soalan yang kedua, dua kaedah kan. Okey, kita boleh gantikan itik dengan angsa atau menggunakan pestisid untuk membunuh siput babi. Ini adalah contoh pestisid yang digunakan. Okey, tajuk seterusnya ialah bagaimana faktor-faktor mempengaruhi saiz populasi organisma dalam sesuatu ekosistem. Okey. Apakah yang boleh menyebabkan sekumpulan organisma itu berkurang ataupun bertambah di dalam sesuatu ekosistem?
yang kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita akan tengok 5 faktor ini. Iaitu yang pertama adalah penyakit yang boleh menyebabkan kekurangan saiz populasi. Sumber makanan. Yang kedua, jika sumber makanan meningkat, populasi organisma akan meningkat. Jika sumber makanan menurun, populasi organisma akan menurun. Pemangsa. Pun sama. Jika pemangsa meningkat, maka jumlah mangsa akan menurun. Dan apabila pemangsa menurun, jumlah mangsa akan meningkat. Contoh yang diberi ialah pertumbuhan tapak Sulaiman mahkota duri yang memakan batu karang akan mengurangkan spesies batu karang di dasar laut. Ini pemangsa meningkat menyebabkan mangsa akan berkurang. Yang keempat, kemarau. Ini faktor cuaca menyebabkan tumbuhan banyak mati dan kemudian akan mengurangkan populasi organisma di kawasan tersebut. Dan yang kelima adalah tindakan migrasi. Migrasi adalah pergerakan sesuatu populasi daripada satu kawasan ke satu kawasan bergantung kepada fisiologi organisma tersebut. Contoh burung dia punya fisiologi dia mesti berpindah dari kawasan panas semasa musim sejuk. Maksudnya bila sampai musim sejuk, sekumpulan burung akan migrasi ke kawasan yang lebih panas untuk mengelakkan kematian populasi secara semula jadi. Okey, penyakit. Penyakit, contoh yang penyakit tadi, ini adalah satu contoh yang teacher ambil daripada internet di mana berlakunya kematian paus yang besar-besaran akibat penyakit. Okay, so maksudnya sekumpulan populasi paus ni mati, berkurang disebabkan penyakit. Yang kedua, sumber makanan. Okey, contoh ini adalah kekurangan sumber makanan tumbuhan di kawasan Arktik menyebabkan polar bear sekarang ini diancam kepupusan akibat kekurangan sumber makanan. Seterusnya, pemangsaan. Pemangsaan yang berlebihan, maksudnya kalau ni harimau. Harimau ni meningkat dengan banyak, maka banyaklah anak gajah dibunuh. Bila anak gajah dibunuh, maka populasi gajah semakin berkurang. Okey, kemarau, faktor cuaca. Bila kekurangan air menyebabkan kawasan itu kekurangan Okey, yang tadi kekurangan air bermaksud apabila berlakunya kekurangan air, maksudnya kawasan tu tak ada dah sumber air, maka haiwan akan mati menyebabkan kekurangan populasi. Seterusnya adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan burung. Okay, ini contoh burung lah secara semula jadi dia mesti berpindah semasa musim sejuk ke kawasan yang lebih panas. So menyebabkan kekurangan populasi di kawasan tersebut. Okay, seterusnya adalah bagaimana manusia boleh membantu mengekalkan keseimbangan alam. Ada beberapa langkah yang sepatutnya diambil oleh kita sebagai manusia. Kan? Kita manusia, kita khalifah dekat dunia ni, so kita kena membantu mengekalkan keseimbangan alam. Okey, yang pertama adalah wujudnya hutan simpan. So ini adalah senarai hutan simpan yang ada di Malaysia. So kita boleh melawat, kita boleh membantu memelihara hutan-hutan simpan yang ada di Malaysia. Sebab hutan merupakan ekosistem yang sangat penting kepada tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga manusia. Seterusnya adalah kitar semula.
gitar semula, tin, aluminium, kaca, kertas dan juga gitar semula e-waste. E-waste adalah alat elektronik seperti phone, komputer tu juga perlu digitar semula dengan cara yang betul untuk tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, gitar semula dari sudut sisa makanan menjadi baja kompos dan seterusnya ni adalah gitar semula fabrik seperti beg, baju. Kita kena gitar semula dengan cara yang betul untuk mengurangkan pencemaran. Seterusnya ialah penanaman semula. Okey, penanaman semula untuk menambah bilangan tumbuhan pokok-pokok yang ada di persekitaran. So kita sebagai manusia kena membantulah alam sekitar kita. Okey, pusat pemeliharaan ini saya ambil contoh yang ada di Malaysia. Okey, terdapat beberapa pusat pemeliharaan yang dibina untuk membantu proses pembiakan spesies-spesies haiwan seperti ini penyu di Cerating, orang hutan di Sepilut Sabah, hidupan liar di Sungai Perak, hidupan liar di Sarawak, Semenggo Sarawak, tuntung di Botakanan Perak, gajah di Kuala Gandah, Pahang. Pembinaan hutan taman marin, maksudnya Malaysia dia mewartakan pesisiran pantainya sebagai kawasan taman laut Malaysia. So kita yang paling utama ialah Tun Sakaran Marine Park, kita ada Pulau Paya dan kebanyakan pulau-pulau kita adalah Taman Laut Malaysia yang mana kita ada peraturan untuk mencegah daripada berlakunya kerosakan batu karang dan kemusnahan hidupan liar. Okey, antara aktiviti lain adalah kita boleh menyokong aktiviti WWF. Okey, jika kita lawat WWF Organisation Malaysia, so kita boleh lihat bagaimana kita boleh membantu persatuan ini untuk memelihara alam sekitar. Yang pertama kita boleh donate derma kan kepada persatuan ini. Cooperation partnership adalah kerjasama dengan syarikat swasta. Kita ada aktiviti kepada remaja, kita ada volunteer dan sebagainya. Langkah seterusnya adalah mendidik masyarakat. Masyarakat perlu dididik untuk memelihara alam sekitar dengan menggunakan kempen-kempen kesedaran 3R, kempen alam sekitar, kempen asingkan sampah, kempen tidak membuang sampah, kempen Earth Day, kempen Hari Alam Sekitar Negara dan juga melalui iklan-iklan TV, pendidikan dan sebagainya. Tindakan undang-undang juga boleh diambil untuk meningkatkan kesedaran manusia. Ini kita ada Akta Alam Sekitar, Perkeliling Pindaan berapa, digubal untuk memelihara alam sekitar pada apakah kesan semua pembangunan yang timbul terhadap alam sekitar. So, kita ada peraturan daripada kualiti alam sekitar sekeliling. Untuk penjadualan pembuangan sampah, kita ada proses tarik balik lesen akibat kilang yang melakukan pencemaran. Soalan. Atam bercadang menggunakan ikan haruan untuk mengawalkan populasi katak dalam kolam ikan. Apakah peranan ikan haruan dalam kolam tersebut? Terangkan jawapan anda. Jawapannya, ikan haruan akan memakan katak. Ikan haruan sebagai mangsa, katak ataupun berudu sebagai pemangsa.
sorry, teacher salah sebut. Ikan haruan sebagai pemangsa, beruduk atau katak sebagai mangsa. Saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.